Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Godfrey Anaben akan membincangkan satu tajuk tentang hak kita sebagai warga negara dan tanggungjawab kita sebagai warga negara bersama tetamu terhormat kita ataupun tetamu jemputan kita. Sebelum kita bermula, izinkan saya memperkenalkan tajuk bual bicara kita pada hari ini, iaitu hak saya sebagai warga negara adalah mempunyai kebebasan asasi dan tanggungjawab saya sebagai warga negara adalah menunjukkan kesetiaan kepada warga negara. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan tetamu jemputan kita pada hari ini, iaitu Dr. Muhammad Faizatul Fikri bin Alias daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Selamat saja Dr. Fikri. Apa khabar? Terima kasih kerana sudi hadir dalam temu bual kita pada hari ini. Hai, selamat sejahtera juga. Terima kasih diucapkan kepada saudara Godfrey di atas jemputan temu bual kali ini. Baiklah Doktor, mari kita memulakan sesi bual bicara kita pada hari ini. Saya ingin bertanya kepada Doktor, apakah yang dimaksudkan dengan hak kebebasan asasi? Okey, hak kebebasan asasi ini merujuk kepada hak kita sebagai individu dalam sesebuah negara, terutama kita sebagai penduduk di dalam negara Malaysia, kerana kita sebagai individu akan dilindungi oleh undang-undang agar kebebasan kita tidak boleh ditindas oleh orang lain selagi kita masih berada di bawah Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Oh begitu. Seterusnya, saya ingin bertanya, mengapakah pentingnya kita mengetahui dan mempertahankan hak kebebasan asasi? Adakah disebabkan kita ini adalah rakyat Malaysia ataupun hak kebebasan asasi tersebut akan membantu kita? Okey, baik. Di sini saya ingin tekankan ataupun jelaskan bahawa hak kebebasan asasi tersebut merupakan satu hak yang lebih menjurus kepada diri kita sendiri ataupun kepada individu yang tinggal di bawah Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dr. Fikri, betulkah terdapat beberapa perkara yang kita mesti tahu di dalam hak kebebasan asasi, iaitu perkara 5 hingga perkara 13, kerana setiap perkara tersebut akan banyak membantu dalam melindungi dan mempertahankan hak kebebasan asasi kita sebagai individu di negara Malaysia. Betul. Di sini saya ambil satu contoh perkara yang terdapat di dalam hak kebebasan asasi, iaitu perkara 5 yang melibatkan hak seperti hak kehidupan dan kebebasan diri. Okey, di dalam perkara 5 tersebut telah mengatakan apabila kita ditahan oleh pihak polis, kita haruslah dimaklumkan dengan secepat mungkin sebab-sebab kita ditahan, dan jika kita ditahan tanpa mengikut undang-undang, maka mahkamah akan mengarahkan kita dibawa ke mahkamah untuk dibebaskan secara serta-merta. Okey, di sini kalau kita boleh melihat betapa hebat kan hak kebebasan asasi kita ini. Selain daripada perkara 5 itu, ada banyak lagi perkara yang terdapat dalam hak kebebasan asasi yang melindungi dan memberikan kebebasan kepada kita, iaitu dalam perkara 6, larangan keabdian dan kerja paksa, perkara 7, perlindungan daripada undang-undang jenayah, retroperspektif dan perbicaraan berulang. Okey, perkara 8, kesamarataan, perkara 9, kebebasan bergerak, perkara 10, kebebasan bercakap, berhimpun dan membentuk persatuan, perkara yang ke-11, kalau tak ingat saya, kebebasan beragama,
perkara 12 hak berkenaan dengan pendidikan, dan yang terakhir ialah perkara 13 hak terhadap harta. So, kenapa kita perlu pertahankan hak kebebasan asasi kita ini? Kerana bagi saya, kerana kita tidak mahu berlakunya perubahan kepada hak kita, dan kita tidak mahu wujudnya orang yang ingin menindas hak kebebasan kita sebagai warga negara Malaysia, sehingga menyebabkan kita kehilangan hak kebebasan asasi. Wow, ada banyak perkara ini di dalam hak kebebasan ini, dan kesemuanya perkara 5 hingga 13 tersebut merujuk kepada hak kebebasan seseorang individu tersebut. Seterusnya, saya ingin bertanya, mengapakah menunjukkan kesetiaan kepada negara merupakan satu tanggungjawab yang perlu kita ketahui dan pertahankan? Okey, kesetiaan kepada negara, kenapa dia penting? Baik, saya ingin jelaskan sebagai seorang warga negara. Bertanggungjawab pertama kita sebagai warga negara adalah menunjukkan kesetiaan kita kepada negara, dan perkara tersebut sudah juga disebut di dalam rukun negara kita, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Mengapa setia penting? Sebab kita sebagai warga negara haruslah bersama-sama dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara kita, sebagai tanda kita menghargai akan perjuangan mereka yang sanggup berkorban mempertahankan tanah air kita semasa dijajah oleh kuasa luar sehinggalah kita merdeka. Selain itu juga, kita juga kena tahu bukan mudah perjuangan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan, sehingga ada yang terkorban. Oh, di sini saya dapat nampak bahawa setia itu sangat mahal. Lebih-lebih lagi apabila kita menunjukkan kesetiaan kepada negara. Tapi doktor, mengapa pentingnya kita pertahankan tanggungjawab tersebut? Bukan sahaja kepada diri kita, tetapi kepada generasi yang akan datang. Okey, terima kasih saudara Gofri. Mengapa penting kita mempertahankan tanggungjawab tersebut? Lebih-lebih lagi, tanggungjawab yang menyuruh kita untuk menunjukkan kesetiaan kepada negara. Kenapa penting? So, sebab sebagai seorang warga negara Malaysia, menunjukkan kesetiaan kepada negara tersebut merupakan perkara yang amat penting dan harus disemai di dalam diri kita. Disebabkan kita ingin menunjukkan bahawa kita amat sayang akan negara kita, dan kita ingin negara kita tidak diganggu ataupun terdapat campur tangan dalam perundangan negara kita. Okey, kalau kamu nak tahu Godfrey, kita tunjuk kesetiaan kepada negara ini bukannya susah pun. Kita tak perlu berkorban macam perjuangan kita dahulu. Cukup saja kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan kita, iaitu lagu Negaraku, dengan penuh semangat. Sentiasa menggunakan rukun negara kita ni sebagai panduan kita sebagai warga negara Malaysia. Boleh? Sekarang, saya lihat banyak terdapat tempat yang boleh kita gunakan untuk menyatakan pandangan kita terhadap sesuatu perkara atau isu tersebut supaya didengari oleh pihak lain. Terutamanya pada masa kini, banyak tempat seperti media sosial sebagai tempat untuk kita berkongsi ilmu. Jadi di sini doktor, saya ingin bertanya, apakah cara yang sesuai dalam menyuarakan pandangan kita mengenai hak kebebasan asasi? Okey, saudara Godfrey, sebenarnya tak susah pun untuk kita menyuarakan pandangan kita mengenai hak asasi. Cuma kita perlu mengetahui akan saluran yang betul sahaja dalam menyuarakan pandangan tersebut, kerana sekarang kita sebagai rakyat Malaysia perlu mengetahui batas pandangan kita tersebut, kerana takut
pandangan kita tersebut adalah menyentuh isu-isu sensitiviti, terutamanya isu yang berkenaan dengan hak kebebasan asasi. So oleh itu kita mesti menggunakan saluran yang betul lah, iaitu dengan menggunakan badan kerajaan, NGO dalam membantu kita menyuarakan pandangan mengenai hak kebebasan asasi yang kita hendak tuntut ataupun perlu ditambah baik. So kenapa badan bukan kerajaan ini memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu menyuarakan suara rakyat? Yang pertama adalah sebab mereka akan menyenaraikan setiap pandangan kita berkenaan dengan hak kebebasan asasi tersebut untuk disampaikan kepada pihak-pihak kerajaan yang sepatutnya, agar setiap pandangan kita tersebut akan dipandang dan dinilai oleh mereka. Semoga menjawab soalan tu saudara Gofri. Begitu. Baru saya tahu bahawa saluran yang betul dalam menyampaikan pandangan amat memberikan impak yang baik kepada kita agar pandangan tersebut yang hendak kita sampaikan dapat terus sampai ke pihak yang berkenaan. Namun doktor, kalau setakat pandangan sahaja tidak cukup kalau tidak ada tindakan daripada pihak-pihak yang sepatutnya. Betul tak doktor? Ya, betul tu. Sebab apalah guna pandangan kalau tidak ada tindakan? Nanti pandangan tersebut hanya akan menjadi sia-sia sahaja dan tidak dihiraukan. Betul. Doktor, soalan terakhir daripada saya. Kalau kita sebagai warga negara Malaysia, sudah tentu banyak tanggungjawab yang perlu kita lakukan dan ataupun perlu kita tahu dalam memastikan kita memberikan sumbangan kepada negara, tak kisahlah dari segi politik, sosial dan ekonomi. Namun, persoalan saya di sini doktor, bagaimanakah cara yang sesuai dalam menunjukkan tanggungjawab sebagai warga negara kepada negara? Lebih-lebih lagi apabila kita perlu menunjukkan kesetiaan kepada negara kita. Okey, baik. Biar saya nyatakan pandangan saya terlebih dahulu. Okey, setia kepada negara ini merupakan satu konsep ataupun tanggungjawab yang sudah lahir dalam diri kita. Tidak kisahlah pada peringkat umur asalkan kita masih duduk dalam negara Malaysia. Jadi, mestilah menunjukkan kesetiaan kepada negara kerana kesetiaan ini menandakan kita cinta akan tanah air kita, tempat kita dilahirkan, dan kesetiaan ini menandakan kita tidak mahu negara kita ini dimiliki oleh kuasa luaran. Seperti yang telah saya ulaskan tadi. Jadi, tanggungjawab sebagai warga negara ini dalam menunjukkan kesetiaan kepada negara adalah tidak susah disebabkan kita hanya perlu menunjukkan contoh yang baik kepada generasi muda dengan berdiri dengan tegak semasa nyanyian lagu negaraku dinyanyikan dan semasa hari kemerdekaan kita bersama mengibarkan bendera Malaysia, iaitu jalur gemilang kita sebagai tanda kita menghormati dan menghargai pengorbanan pemimpin dan perjuangan kita dalam mendapatkan kemerdekaan sehingga sekarang kita boleh hidup dalam keadaan yang harmoni. So, sebenarnya ada banyak lagi cara kita menunjukkan tanggungjawab kita sebagai warga negara. Lebih-lebih lagi dalam menunjukkan kesetiaan kita kepada negara ini. Namun perkara yang perlu ada dalam diri kita sebagai warga negara Malaysia ialah kita mempunyai nilai patriotisme dan nasionalisme. Harap menjawab soalan daripada saudara Kofi. Baru saya tahu doktor bahawa setia itu sangat mahal rupanya. Lebih-lebih lagi apabila ia melibatkan negara kita. Namun doktor, masa amat mencuburi kita pada hari ini. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Fikri kerana sudi hadir dan memberikan pendapat dan pandangan pada bual bicara kita pada hari ini. Banyak benda baru yang saya dapati dan bermanfaat. Terima kasih doktor.
Okey, saudara Godfrey, sama-sama terima kasih juga kerana sudi menjemput saya untuk temu bual kali ini.